Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, Alhamdulillah baru sebentar tadi telah sempurna mesyuarat siri yang ke-13 jawatan kuasa ataupun pasukan khas menangani inflasi yang telah secara berterusan dan penuh komited menumpukan perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan tekanan inflasi, khususnya kenaikan harga barang serta langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Sebelum saya memperincikan beberapa perkara yang telah dibincangkan dalam mesyuarat hari ini untuk pengetahuan semua, sukalah saya menyatakan bahawasanya pemerhatian kita tentang trend inflasi secara global terus menampakkan berlakunya kadar inflasi yang semakin tinggi di kebanyakan negara-negara, termasuklah di negara-negara maju yang mana mempunyai hubungan dagang secara langsung dengan kita. Ini bermakna sebagai sebuah negara dagang, kita harus memahami bahawasanya pengimportan ataupun pembelian barang-barang yang diimport akan mempunyai kesan-kesan inflasi kepada negara kita. Justru itu, semua rakyat adalah digalakkan untuk memastikan hanya bagi perkara-perkara yang terlalu perlu sahaja menggunakan barangan import, tetapi sebaik-baiknya selagi mana ada produk-produk tempatan dan perkhidmatan tempatan, penggunaan produk-produk tempatan hendaklah digalakkan. Dalam hubungan ini, saya ada memaklumkan kepada jawatan kuasa sebagai satu usaha tambahan yang berterusan selain daripada mengawal harga komoditi ataupun harga barangan-barangan keperluan harian rakyat, termasuklah ayam, telur, minyak dan lain-lainnya, kita sudah mula melihat pelaksanaan jualan murah keluarga Malaysia dalam bentuk ataupun versi yang baru serta gerakan menggunakan rangkaian koperasi sudah pun mula dilaksanakan. Sehingga minggu yang pertama ini pelaksanaan sebanyak 127 lokasi jualan murah keluarga Malaysia versi yang baru ini telah dilaksanakan. Walaupun demikian, ianya masih jauh lagi daripada sasaran penuh program jualan murah keluarga Malaysia, di mana kita mensasarkan dan menyediakan peruntukan untuk sejumlah 639 premis yang boleh melaksanakannya secara serentak di seluruh negara. Oleh kerana terdapat 5 kementerian yang berbeza-beza dalam pelaksanaan ini, laporan menunjukkan masih banyak lagi lokasi-lokasi yang belum memulakan perniagaan ataupun khidmat jualan murah keluarga Malaysia. Jadi saya mesyuarat telah meminta supaya semua kementerian-kementerian yang terbabit, iaitu Kementerian Pertanian, Kementerian KPD NHEP sendiri, Kementerian Koperasi atau KUSKOP, Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, melalui agensi masing-masing diminta supaya menyegerakan dan mempertingkatkan jumlah premis yang menawarkan perkhidmatan jualan lebih murah di bawah program jualan murah keluarga Malaysia. Kementerian-kementerian dikehendaki membuat pelaporan pada setiap minggu kepada jawatan kuasa untuk memastikan matlamat mengadakan jualan di kesemua 639 premis dapat dicapai dalam masa yang terdekat. Kita juga telah meminta supaya kementerian-kementerian yang terbabit mewujudkan kerjasama
dengan pemimpin-pemimpin tempatan dalam memilih lebih banyak lagi premis ataupun kedai-kedai, termasuklah minimarket, supermarket, kedai-kedai koperasi dan sebagainya untuk menyertai program ini. Dan saya berharap langkah-langkah yang segera dapat diambil supaya lebih banyak kedai-kedai yang boleh dikunjungi oleh penduduk di segenap pelosok negara dengan mendapatkan barangan yang kira-kira 20% lebih murah daripada harga biasa. Selain daripada jualan murah keluarga Malaysia melalui beberapa premis perniagaan, saya bersyukur kerana gerakan koperasi juga yang menampilkan dua bentuk jualan. Pertama, produk-produk yang memang dikeluarkan oleh koperasi sendiri di bawah penjenamaan koperasi yang bukan merupakan sebahagian daripada program bersubsidi jualan murah keluarga Malaysia. Untuk 5 atau 6 jenis barang telah pun mula di roll out oleh satu rangkaian koperasi yang jumlah kedainya juga sedang dipertingkatkan. Selain daripada itu, KUSKOP juga bersama dengan kementerian-kementerian yang saya sebutkan tadi sememangnya juga akan melibatkan diri atau turut terlibat dalam menganjurkan jualan murah keluarga Malaysia di 3 buah negeri yang telah diamanahkan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Selain daripada jualan murah keluarga Malaysia dan jualan melalui rangkaian gerakan koperasi, kita berharap dalam bulan September kita akan dapat menambah satu lagi perkhidmatan untuk menawarkan barangan yang lebih murah, iaitu melalui pembelian-pembelian secara online. Dalam hubungan ini, Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) sedang menyiapkan kerangka yang terakhir untuk dibentangkan kepada jawatan kuasa khas, pasukan khas menangani inflasi pada minggu hadapan untuk membolehkan ianya diterima ataupun ianya diselaraskan dengan jualan-jualan yang lain. Bermakna ini platform yang ketiga ya, selepas jualan murah keluarga Malaysia yang baru dimulakan, kemudian jualan melalui rangkaian koperasi, sekarang inilah rangkaian pembelian melalui e-dagang, melalui platform-platform e-dagang, dan kita sedang mendaftarkan seberapa banyak pengendali platform e-dagang. Kita tidak mahu hanya terhad kepada Shopee atau Lazada yang bukan saja, walaupun mereka besar, tapi sebahagiannya adalah platform ini adalah platform-platform yang berpengkalan di luar negara. Kita mengambil maklum semakin banyak platform e-dagang tempatan yang telah terwujud, maka kita ingin menggalakkan semua platform e-dagang tempatan besar dan kecil akan dapat mengambil bahagian, di mana mereka boleh menghubungi MDEC mulai sekarang untuk mendaftarkan diri mereka untuk menyertai program yang kita akan lancarkan pada bulan September ini, di mana pembelian sama ada groceries dan juga pembelian-pembelian lain, termasuk juga perkhidmatan-perkhidmatan sektor services seperti pelancongan, ya. Bukan saja pembelian barangan dapur dan barang keperluan, tetapi aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran produk-produk halal, aktiviti pelancongan dan beberapa sektor yang terkait dengan produk pertanian akan dimasukkan dalam kaedah di mana apabila pembelian dibuat secara online akan ada diskaun yang tertentu supaya rakyat mendapat barangan dan perkhidmatan secara yang lebih murah lagi. Jadi ini gerakan yang ketiga yang besarlah selain pada jualan murah keluarga Malaysia, jualan melalui inisiatif rangkaian koperasi. Jadi sekarang kita akan melancarkan pula jualan melalui platform e-dagang yang akan menyediakan perkhidmatan dan barangan yang lebih murah. Perincian kepada program ini akan diumumkan mungkin minggu hadapan,
setelah suatu pembentangan dibuat oleh MDEC kepada Jawatankuasa Pasukan Khas Menangani Inflasi. Ini adalah antara usaha yang perlu dilaksanakan secara berterusan kerana seperti mana saya katakan tadi, kita dan rakyat perlulah menjangkakan bahawasanya kadar inflasi akan terus meningkat, tetapi yang penting kita dapat mengawal peningkatan kadar inflasi yang naik secara perlahan dan dalam bentuk yang terkawal. Itu yang penting. Kita tahu kadar inflasi tidak boleh kita hapuskan sama sekali. Tetapi sebagai salah sebuah negara yang mempunyai kadar inflasi yang secara relatif lebih rendah, kerajaan akan mengambil pendekatan terus mengawal harga barang terutamanya dan tidak membiarkan kenaikan naik secara sewenang-wenang agar kadar kenaikan inflasi negara kita berlaku secara gradual dan secara yang cukup terkawal. Kabinet akan menerima laporan daripada semasa ke semasa tentang kedudukan kadar inflasi yang akan dilaporkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed sebagai Menteri yang menjaga hal ehwal ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, yang juga merupakan ahli pasukan khas jihad menangani inflasi. Jadi dengan mengambil kira dan dengan mengandaikan kadar inflasi akan terus meningkat dan ianya telah meningkat dengan banyak, agak mendadak di setengah-setengah negara, tapi kerajaan kita, negara kita ingin memastikan kadar peningkatan itu berlaku pada kadar yang minimum dan pada kadar yang saya katakan tadi sentiasa terkawal. Dalam hubungan ini, seperti mana yang kita tahu, pada masa ini kerajaan menetapkan dasar bahawasanya bekalan harga ayam dalam negara kita telah ditetapkan pada satu harga siling RM9.40 sehingga 31 hari bulan Ogos. Dan juga dengan mengenakan ataupun mengadakan kaedah meletakkan ataupun membayar subsidi kepada penternak pada kadar RM1.20 bagi tiap 1 kilo ayam yang dikeluarkan. Sehingga kini sebanyak 888 juta bayaran telah dibuat kepada pengusaha-pengusaha, dan mengambil kira semua perkara-perkara tersebut, Jawatankuasa akan membuat perakuan kepada mesyuarat Jemaah Menteri besok berhubung dengan dasar seterusnya pasca 31 Ogos bagi harga ayam, harga maksima yang ditetapkan sekarang, dan juga dasar berkaitan dengan subsidi. Dan saya akan buat pemakluman hanya setelah Jemaah Menteri membuat keputusan dasar dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang akan diadakan besok. Cuma yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, pada rakyat sekalian, ialah kita mengekalkan dasar di mana harga ayam perlu terus dikawal, dan juga keutamaan ke tahap kecukupan bekalan domestik kekal menjadi satu prioriti. Pada masa yang sama, kita perlu memberikan perhatian kepada kebajikan industri penternakan ayam itu sendiri. Perlu ada satu balance di antara industri yang mapan, artinya pengeluar-pengeluar terus aktif mengeluarkan sejumlah ayam yang tertentu, di mana keperluan domestik pada masa ini memerlukan pada kira-kira 69 juta ekor ayam pada setiap bulan bagi keperluan domestik. Untuk memastikan negara kita sentiasa mempunyai bekalan yang cukup sebanyak kira-kira 69 juta ekor sebulan, kita mengekalkan dasar membenarkan pengimportan ayam bulat. Dasar itu masih lagi dikekalkan, sementara dasar tidak membenarkan import buat masa ini akan juga hanya diputuskan oleh mesyuarat Jemaah Menteri, kerana ini merupakan satu dasar yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kabinet sendiri. Jadi perkara-perkara ini akan
bincangkan besok dengan jawatankuasa akan memaklumkan secara terperinci status dan kedudukan bekalan dan juga permintaan, serta kita telah pun selesai untuk mendapatkan maklumat asas tentang bagaimanakah sektor pengeksportan ayam itu berlaku pada masa ini. Kita mengambil maklum negara pengimport terbesar ayam daripada Malaysia masih lagi Singapura. Kita juga mengambil maklum hanya sebenarnya 5% daripada pengeluaran ayam pada masa ini yang dikeluarkan untuk tujuan ekspor. Kita juga mengambil maklum ekspor ke negara Singapura adalah berdasarkan kota yang terlebih awal ditetapkan oleh kerajaan Singapura. Kita juga mengambil maklum dasar di mana ladang-ladang yang diakreditasikan oleh pengimport daripada Singapura sahaja yang menternak dan mengeksport ayam. Jadi mengambil kira semua latar belakang yang berkenaan perlu diseimbangkan dengan keperluan domestik, di mana saya katakan tadi dasar yang akan dikekalkan ialah keutamaan kita memastikan terlebih dahulu kecukupan permintaan bagi pengguna-pengguna domestik yang akan terus diutamakan. Pada masa yang sama, kita menerima pandangan daripada industri players bahawasanya keperluan negara untuk mengeksport suatu keperluan yang perlu dipertimbangkan. Jadi kita perlu memperbetulkan dulu ekosistem bekalan, penawaran dan juga ekspor ayam ini sehingga kan kita mempunyai satu dasar yang lebih jelas dan satu kaedah kawalan yang lebih teratur, termasuklah mempunyai data-data yang lebih tepat untuk membolehkan keputusan selanjutnya dapat kita lakukan. Jadi ini semua akan dibincangkan besok dan kita akan memaklumkan selewat-lewatnya pada mesyuarat kita yang akan datang minggu hadapan. Sementara itu, seperti mana yang kita tahu, mesyuarat yang selanjutnya nanti pada 1 hari bulan kita akan mendapatkan feedback daripada MPOB yang akan menentukan harga average bagi bulan 8, dan di situ jawatankuasa akan pula melihat kepada penetapan harga maksimum minyak masak seperti mana dasar yang telah kita umumkan sebelum daripada ini, dan itu akan terus dilaksanakan. Jadi itu saja perkara-perkara yang ingin saya maklumkan, iaitu pertama tentang perkembangan dan kemajuan program jualan murah keluarga Malaysia serta roll out jualan melalui rangkaian koperasi, dan pemakluman awal mengenai satu lagi gerakan memberikan jualan lebih murah melalui galakan pembelian secara online, dan sedikit perkembangan tentang kedudukan bekalan ayam dalam negara serta dasar seterusnya berhubung dengan subsidi ayam dan penetapan harga siling ayam yang dibincangkan sepanjang mesyuarat kita yang ke-13 pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.